Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dia sehinggalah kepada hadis yang ke 328 iaitu bab yang ke-48, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak ini maknanya perangai, budi pekerti, tertik terening, orang tua panggil tertik terening. Akhlak ini dalam bahasa Arab dipanggil khuluq. Manakala tubuh kita, kerangka luar ni, tubuh ni dipanggil khalq, kejadian. Al-khalq maknanya tubuh. Al-khuluq makna dia akhlak. Akhlak ini merupakan sifat kepada khalq, sifat kepada tubuh kita. Maka sebab itulah, sebagaimana tubuh kita dicipta Allah, khuluq kita ataupun akhlak, perangai kita juga dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab tu dipanggil khalq dengan khuluq, beza khu saja. Maka akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tidak adalah akhlak yang paling sempurna. Nisbah kepada manusianya, kejadian makhluk yang bernama manusia, maka Nabi lah akhlak yang paling sempurna. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan, sesungguhnya innama adatul hasri, nak royak antara tujuan utama. Di samping membawa akidah kepercayaan yang sebenar, Rasulullah kata sesungguhnya, hanya senya antara tugas utama hamba adalah liutammima makarimal akhlak, nak menyempurnakan akhlak-akhlak yang terpuji. Kerana apabila Rasulullah dibangkitkan, dilantik menjadi Nabi, orang Arab sudah ada akhlak dah, tetapi masih ada kekurangan di dalam akhlak dia. Maka Rasulullah pun dibangkit untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka di antara tradisi orang Arab, akhlak-akhlak dia ni, akhlak tradisi dia adalah menghormati tetamu. Ni orang Arab ni kalau bak menghormati tetamu, memang malu kita, memang kalah lah apa-apa kita dari sudut meraihkan tetamu itu. Orang Arab masya-Allah sampai sekarang perangai dia kita pun malu dari sudut meraihkan tetamu. Kedua, orang Arab ni setia. Dia apabila pegang pada satu benda, dia akan pegang sungguh-sungguh. Dan dia akan bela kebenaran. Bela dia apabila setia pada satu benda tu, dia akan bela benda tu. Maka sebab itulah antara hikmah Allah Ta'ala melantik Nabi daripada golongan bangsa Arab. Bangsa ni ada banyak jenis bangsa atas muka dunia. Bangsa Melayu kita sendiri, bangsa Eropah, bangsa Afrika, bangsa Cina, bangsa Jepun. Tetapi antara hikmah Allah Ta'ala memilih bangsa Arab kerana salah satunya dia setia. Apabila dia percaya kepada seseorang, dia rela mati untuk seseorang itu. Maka bangsa kita ni tidak masyhur dengan kesetiaan. Mungkin benda lain kita masyhur dari sudut lemah lembut, dari sudut ramah, dari sudut macam-macam lagi mungkin kita lebih. Tetapi ada benda
ketika penyebaran Islam sangat penting, iaitu kesetiaan. Maka Nabi berhajat kepada orang yang setia. Maka sebab itulah ulama-ulama kata Rasulullah dibangkitkan di dalam golongan orang Arab. Tengok sahabat-sahabat sendiri rela mati untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah ini tak ada lah akhlak yang paling sempurna sekali. Dan semua perbuatan Rasulullah itu menjadi akhlak yang terpuji belaka. Kita kena ikut cara Rasulullah. Kadang-kadang akhlak ni kita rasa molek, tetapi Rasulullah kata tak molek, maka kita kena ikut Rasulullah lagi. An Kharijah bin Zaid bin Sabit qala dakhala nafarun ala Zaid bin Sabit faqalu lahu hadithna ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala maza uhaddithukum kuntu jarahu fakana iza nazala alaihi alwahyu ba'asa ilayya fakatabtuhu lahu fakunna iza zakarna dunya zakaraha ma'ana wa iza zakarna al-akhirata zakaraha ma'ana wa iza zakarna ta'am zakarahu ma'ana kullu hadza uhadditsukum 'ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kharijah binti Zaid bin Sabit berkata, ia telah masuk berjumpalah nafarun, seorang berjumpa dengan Zaid bin Sabit. Sekumpulan manusia, ada kata nafar ini manusia seorang, ada kata sekumpulan manusia. Serombongan sekumpulan manusia masuk bertemu dengan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, penulis wahyu Nabi. Maka berkatalah orang yang masuk bertemu dengan Zaid bin Sabit saat ini, dia kata, wahai Zaid bin Sabit, ceritakan kepada kami akan mengenai hadis-hadis, peristiwa-peristiwa, benda-benda yang Rasulullah buat. Cerita-cerita, hadis-hadis, perkara-perkara, berita-berita mengenai Rasulullah. Maka katanya Zaid bin Sabit kata, aku nak ayat cerita lagu mana kau hukummu? Maza uhadditsukum. Aku nak ayat cerita lagu mana tak tahu hukummu. Kerana aku dulu ni jiran Rasulullah. Rumah aku ni jiran dengan Rasulullah. Nak ayat cerita lagu mana, tahu banyak telajak muka hamba ni jadi jiran Rasulullah. Maka aku nak cerita lagu mana kepada pokmu, aku dulu ni jiran Rasulullah. Apabila aku ni jiran Rasulullah, apabila turun ayat wahyu, maka Rasulullah akan panggil hamba supaya aku tulis wahyu kat ni. Ni antara penulis wahyu, iaitu Zaid bin Sabit. Dia ni orang yang pandai menulis. Rasulullah ni tak pandai menulis. Ni antara mukjizat Rasulullah. Rasulullah tak pandai menulis, tetapi boleh membaca benda yang di luar orang yang boleh menulis pula. Rasulullah tak boleh menulis, tak boleh membaca, tetapi Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Bukan melalui sumber pembacaan, bukan melalui sumber penulisan. Rasulullah boleh baca benda yang orang kafir sendiri pening kepala. Dari sudut sastranya, dari sudut ilmu yang ada di dalam Al-Quran, pening manusia. Ini mukjizat Rasulullah. Kalaulah Rasulullah boleh menulis diri dan Rasulullah boleh membaca, nescaya semakin kuatlah hujah orang kafir menyatakan Al-Quran ini mari daripada Nabi. Dia akan kata, Al-Quran ni mungkin Nabi boleh baca. Nabi akan baca kitab-kitab dulu kau. Nabi akan baca hikayat-hikayat zaman dulu kau. Bani Israel kau, dalam kitab Taurat ataupun kitab Zabur ataupun kitab Injil kau. Tetapi Allah Ta'ala nak memutuskan hujah orang kafir. Maka dibuatlah Rasulullah itu tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Lepas tu tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis, Rasulullah ini tak cerdik lah. Tak. Tak pandai baca ni tak cerdik lah. Tak. Kerana tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis tidak menunjukkan kecerdikan pada zaman dulu. Kita pun tengok tempat kita sendiri. Khususnya di tanah Melayu kita, orang zaman dulu tak pandai baca, tak pandai menulis, tapi boleh buat lebih benda yang lebih hebat daripada orang sekarang boleh buat. Dari sudut bangunan, kita tengok kalau sejarah-sejarah dunia, orang-orang dulu boleh buat benda yang orang sekarang tak boleh buat. Orang sekarang tak boleh buat, tapi orang dulu dia boleh buat benda yang hebat. Maka orang zaman dulu dia lebih ke praktikal daripada teori. Ni panggil orang yang mendahulukan praktikal daripada teori. Buat tak syarat kenal. Orang lain ni banyak teori daripada praktikal. Lukis plan tu bukan main 2, 3, 4 lah plan, tapi buat rumah butuh.
Buat go ni terbalik. Tetapi orang zaman dulu tak ada lukis plan, tak ada lukis ke apa. Tetapi buat kerja jadi. Maka Rasulullah ni duduk dalam zaman lagu tu. Zaman yang tidak mementingkan baca dan menulis. Sebab orang zaman dulu pun tak ada baca, tak ada menulis, boleh jadi ketua kampung, boleh memimpin masyarakat, boleh mentadbir masyarakat dalam keadaan molek. Orang lain ni pandai membaca, pandai menulis, masuk universiti, tetapi suruh gula pun tak pandai. Suruh buat kuih pun tak pandai, lompat tikai pun tak reti. Tepuk pelita pun tak reti. Tapi periksa dapat A semacam. Jadi orang moden lah ni menilai kepintaran itu kerana boleh A, nombor. Dia panggil KPW, bijak tu dinilai oleh nombor. A, B, kau apa dia ni. Orang boleh D ni tak pandai. Tetapi orang zaman dulu tidak menilai ke A, B, C itu adalah kepintaran. Tetapi menilai orang yang boleh hidup dalam keadaan sempurna, boleh mentadbir kehidupan dia, hak tu maknanya orang yang bijak. Maka Nabi orang paling bijak pada zaman dia. Maka apabila Rasulullah menyuruh Zaid bin Sabit ni tukar tulis. Kerana dia boleh menulis, maka dia lah tulis. Kadang-kadang Rasulullah tunjuk mukjizat dia, Rasulullah tegur orang yang menulis. Misalnya as-salah, Rasulullah kata tulis dengan waw. Tulis dengan waw. As-salah, jangan tulis alif ta gitu lalu. As-salah tambah waw katanya Rasulullah. Rasulullah tegur pula tulis orang. Tapi Rasulullah tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Ni antara mukjizat Rasulullah supaya menutup ujuh orang kafir. Maka katanya Zaid bin Sabit kata, aku ni penulis wahyu Rasulullah. Acak sangatlah Rasulullah tanya turun wahyu, ajak aku ke rumah dia untuk tulis wahyu. Maka katanya Zaid bin Sabit, kami dulu apabila kecek bab dunia, maka Rasulullah kecek bersama kami mengenai dunia. Nabi apabila sahabat-sahabat kecek bab dunia lah, dunia betul, bukan dunia bawa pada akhirat, dunia betul-betul, bukan kata dunia hok bawa akhirat, misalnya hok ikutlah benda-benda yang membawa pada akhirat dunia, macam duit untuk sedekah ke, tu nampak macam duit tu dunia, kerja sungguh untuk dapat tolong orang ke, tu nampak dunia, tapi dunia nak pergi ke akhirat. Tapi Rasulullah katanya Zaid bin Sabit kata, hamba kecek mengenai dunia, Rasulullah kecek juga dunia. Apabila kami sebut mengenai akhirat, Rasulullah sebut juga. Rasulullah kecek juga mengenai akhirat. Rasulullah cabut juga. Bukan kata Rasulullah lari kau sebut dunia, sebut akhirat saja. Dan apabila kami sebut mengenai makan ni, Zaid bin Sabit ulai pula. Takut kita faham dunia hak kita sebut mula-mula saat ni dunia hak bawa akhirat tapi Rasulullah. Tak. Zaid bin Sabit kata kalau hang sebut bab makan ni, Rasulullah sebut juga mengenai makan ni. Caco, lopak tiket tu tak ada lah sebutnya. Tetapi bab makan ni Rasulullah sabut juga. Rasulullah kata, tak sedap kecek lah makan ni dunia. Tak. Jadi Rasulullah ni orang kecek benda. Selagi mana tidak menjadikan benda haram, maka Rasulullah dengar juga. Dan Rasulullah kalau benda tu lucu, Rasulullah akan suka ramai-ramai. Kalau benda tu sedih, Rasulullah bersedih. Kalau Rasulullah nak japuk, Rasulullah japuk. Maka semua benda ini aku ceritakan kepada kamu mengenai Rasulullah. Secara kasarnya kamu nak tanya bab Rasulullah, hak ni lah aku sebut kata. Rasulullah ni bab dunia pun dia kecek, bab akhirat pun dia kecek, bab makan ni pun dia kecek. Kalau lah ni enggak bab kereta, bab motor, bab Vespa ke, motor kepa ke apa dia, dia kecek belaka. Tetapi hati dia sentiasa dengan Allah, tetapi percakapan dia tidaklah nampak biasa, simple sahaja. Jadi sahabat-sahabat suka kecek dengan Rasulullah. Bukan kena senyap semacam. An Amru ibnu As qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu biwajhihi hadisihi hatta hadisihi ala asyarril qaumi yata'allafuhum bizalika wa kana yuqbilu biwajhihi wa hadisihi alayya hatta zanantu anni khairul qaumi faqultu ya Rasulullah ana khairum am Abu Bakrin faqala Abu Bakrin faqultu ya Rasulullah ana khairum am Umar qala Umar faqultu ya Rasulullah ana khairum am Utsman faqala Utsman falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasaddaqani wala falawadittu anni lam akum sa'altuhu. Daripada Amru bin As berkata ia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadap dengan mukanya ketika berbicara dengan orang yang paling buruk tingkah lakunya. Rasulullah ni kalau kecek dengan orang baik ke orang jahat, Rasulullah bukan kata tidak pandai muka seseorang. Ni adab Rasulullah dia. Kecek dengan orang jahat setara mana Rasulullah tengok muka dia. Kerana orang tua besar bercakap ni, kalau kita tengok mata bererti kita jujur dalam percakapan. Tetapi kalau kita kecek tak bertentangan mata, kita duk tengok atas, duk tengok bawah, tak usah tengok mata dia ni. Tengok ke bawah bererti kita tidak jujur dalam bercakap. Maka orang yang jujur, orang yang bercakap melihat mata. Maka Nabi ni antara perangai dia apabila dia kecek sekalipun orang tu tak berjuruh, Rasulullah akan tengok muka dia bertentangan ni. Dan Rasulullah menunjukkan sifat mesra. Menunjuk mesra dengan dia, maka Rasulullah tak tunjuk kata orang ni dia tak suka. Maka Rasulullah kecek sentiasa lemah lembut, sentiasa mesra dengan orang. Dan Rasulullah pernah bercakap dengan hamba dan berpaling kepada hamba, katanya Amr bin As. Sehingga ke aku menyangka adalah akulah orang yang paling Rasulullah suka. Tengok Rasulullah pandai ambil hati sahabat dia ni. Dia layan sahabat dia sehingga ke semua sahabat dia yang ada dalam majlis tu akan rasa Rasulullah paling prihatin dengan saya. Ni perangai Rasulullah, kita nak buat pun payah juga kadang-kadang. Kadang-kadang kita orang hak sayang kita suka saja kita akan manis muka. Kalau orang kita tak berapa suka, kita akan masal lah apa dia macam-macam. Tapi Rasulullah orang jahat pun Rasulullah senyum juga muka dia. Ni payah nak buat. Maka orang apabila senyum kepada dia, maka sahabat tu kata Rasulullah, berkali hamba, berkali sahabat paling Rasulullah saya sekali. Maka aku pun bertanya mengenai Rasulullah. Apabila aku suka lagu tu, akulah sahabat yang Rasulullah paling saya, kerana Rasulullah layan mesra molek aku. Maka aku bertanya, aku kau lebih baik daripada Sayyidina Abu Bakar ya Rasulullah? Amr bin As ni tanya, kok mana lebih baik, aku kau Sayyidina Abu Bakar? Maka Rasulullah ini orang jujur. Dia kata Abu Bakar lebih baik. Tengok. Sekalipun dia layan kawan itu baik, tetapi apabila bercakap Rasulullah tidak tipu. Rasulullah tidak menipu. Apabila sahabat tu tanya, ya Rasulullah, mulai aku ni, aku rasa mu orang yang paling yang cara sekali akulah ya Rasulullah. Maka aku kalau lebih afdal, lebih baik berbanding Sayyidina Abu Bakar. Maka Rasulullah kata, Abu Bakar lebih afdal. Aku layan mu baik, tetapi Abu Bakar lebih afdal. Maka aku tanya lagi, ya Rasulullah, aku lebih baik kau Sayyidina Umar? Umar kau aku lebih baik. Maka Rasulullah kata Umar. Rasulullah kata Umar pula, saat ni Abu Bakar. Sayyidina Umar pula. Maka aku bertanya lagi, ya Rasulullah, aku lebih baik kau Sayyidina Utsman? Maka Rasulullah kata Utsman lebih baik. Maka aku bertanya mengenai Rasulullah, maka Rasulullah bercakap jujur dengan aku. Maka aku pun Allah, kalau aku tak tanya pun aku tak terasa apa-apa Kalau aku tidak bertanya soalan saat ni, aku akan rasa akulah orang yang paling Rasulullah saya. Tetapi apabila aku tanya lagu tu, maka tahulah aku sekarang yang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman lebih mulia daripada aku, lebih Rasulullah saya. Kerana Rasulullah kecek jujur. Tetapi kalau aku tak tanya pun Allah, baru aku tak tahu siapa dia ke Rasulullah saya. Dan aku akan suka akulah orang yang Rasulullah paling saya. Tu Rasulullah. Jujur kecek. Layan semua molek belaka. An Anas bin Malik qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin qattun wala qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa wala masastu khazan wala harira wala syai'an kana alyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu miskan qattu wala itran kana atyaba min arqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Anas bin Malik, katanya dia, aku berkhidmat dengan Rasulullah. Aku berkhidmat dengan Rasulullah selama 10 tahun. Asyara sinin 10 tahun aku berkhidmat kepada Rasulullah. Start daripada umur 10 sampai umur 20. Hinggalah Rasulullah meninggal. Rasulullah dia berkhidmat di Madinah. Rasulullah sempat duduk di Madinah 10 tahun. Tahun ke-11 Rasulullah meninggal. Awal tahun ke-11. Maka dia tidak pernah kata pun sekalipun. Sekalipun aku ni khadim dia, orang yang berkhidmat di rumah dia, maka Rasulullah tak kata. Jekah lah kita kata jekah. Bukan jekah kuat, jekah halus. Ataupun mecuk. Orang tu panggil mecuk. Ataupun mengeluh.
Rasulullah tak pernah mengeluh dengan tindakan aku sebagai khodai. Patut kita kalau khodai kita arah lagu ni. Dah Rasulullah tak pernah. Nah, buat tunjuk kau gapo dia. Maka Rasulullah tidak pernah berkata kepada satu benda yang aku buat, Rasulullah tak berkata, apa dia mau buat lagu ni? Rasulullah tak pernah kata lagu tu. Aku buat sesuatu maka Rasulullah tak kata, apa dia mau buat lagu ni? Dan Rasulullah tidak pernah berkata kepada satu benda yang hamba tak buat, Rasulullah kata, apa dia mau tak buat lagu ni? Rasulullah ni tak cerewet. Nah, tak cerewet. Kalau sahabat tu letak gelas sini, gelas itu. Dia tak payah kata, tak usah letak sini ya. Dia tak tegur. Perbuatan khodai dia tak tegur, maka dia backi sendiri. Benda mudah. Kita ni kadang-kadang benda kita boleh buat sendiri, tetapi kita banyak songe, itu panggil banyak songe, banyak cerewet, banyak kritik nah. Suruh kadang-kadang benda kita boleh buat sendiri. Suruh khodai kita, letak sini, depan tu apa tu kata kita boleh hakap, boleh hakap. Maka Rasulullah ini memuliakan sahabat-sahabat dia, khadam-khadam dia. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling terbaik akhlak dia. Akhlak ni tak boleh lawan akhlak Rasulullah. Tak ada orang boleh lawan challenge perangai Rasulullah zahir dan batin dia. Tak ada orang kata saya lebih warak daripada Rasulullah. Semaya saya lebih sempurna daripada Rasulullah. Perangai zuhud saya lebih akhlak saya lebih berhati-hati, lebih warak saya lebih mulia ke tetamu berbanding Rasulullah. Tak ada istilah lagu tu, semua Rasulullah terbaik. Bahkan siapa dia kata dia lebih daripada Rasulullah jadi kafir. Kerana kita dengan Nabi ni tidak boleh dikiyahkan. Dia adalah Nabi kita, gerakkan dia, tindakan dia adalah terbaik. Sebab itulah Allah Ta'ala kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada tubuh diri Rasulullah dan perbuatan dia adalah contoh yang terbaik. Rasulullah tak pernah kata diri kita adalah contoh terbaik kerana kita ni banyak kekurangan dan sifat baik yang kita tunjuk mungkin tak sempurna. Tetapi Rasulullah, Allah Ta'ala sudah jamin di dalam Al-Quran, semua tindak tanduk dia sudah sempurna dan dijadikan sebagai sampel, dijadikan sebagai contoh kepada umat untuk tiru perbuatan baik tu. Rasulullah dijamin dah akhlak dia. Bukan kata baik dan dijadikan contoh ikutan pula kepada umat. Hatta tutup wali pun Allah Ta'ala tidak beri ayat Quran suruh contoh seseorang selain daripada Nabi Muhammad. Kerana apa? Kerana ada tok wali itu sempurna dia, tetapi dalam bab ni tak sempurna pula. Dalam bab ni dia hebat, tetapi dalam bab ni tak hebat pula. Maka Rasulullah ni hebat dalam semua bidang. Dialah contoh paling utama sekali. Wala masastu khazan wala harira, aku tidak pernah menyentuh khazan ni baju sutera ataupun kain sutera ataupun sesuatu pun yang lebih lembut daripada tapak tangan Rasulullah. Ni sahabat puji tapak tangan Rasulullah, lembut dia seperti kain sutera. Kain sutera ni kalau 4 meter ni boleh besar ni. Kita kepal ni kecil ni boleh bubuh dalam kotak gas besar ni. Kain sutera 4 meter tu boleh bubuh dalam tu sutera asli. Lembut tak seduk kira lah, seperti kita tak pakai pakaian kerana terlalu ringan dan sedapnya pakai. Biasanya perempuan pakai sutera ni kerana sesuai dengan kelembutan dia. Perempuan sesuai pakai sutera. Manakala lelaki ni tidak pakai sutera. Kecuali orang yang terlalu kaya. Pakai sutera. Sebab tu Nabi haramkan sutera ini bagi lelaki. Emas dan sutera haram lelaki pakai. Manakala bagi perempuan boleh pakai emas dan sutera. Tetapi di akhirat pakaian kita terdiri daripada sutera. Maka sahabat katanya Anas bin Malik kata tapak tangan Rasulullah lebih lembut daripada sutera lagi. Nak kata rasa sedapnya pegang tapak tangan Rasulullah. Tu tapak tangan pegang bagus, tapak tangan Rasulullah lagu mana kedudukan dia, rupa bentuk dia apa semua Dan aku tidak mencium mana-mana minyak kasturi ataupun minyak atar yang lebih wangi daripada peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni sahabat puji Rasulullah, siapa peluh Rasulullah pun kata lebih wangi daripada kasturi, lebih wangi daripada semua minyak atar atas muka dunia. Minyak wangi daripada Perancis kau daripada gapo daripada Paris kau gapo dia, tubuh Rasulullah wangi lebih daripada itu lagi. Ni bukan kiasan ni bukan sindiran, ni bukan khayalan. Benda ni adalah hakikat sebenarnya. Memang betul wangi sungguh tubuh Rasulullah. Bukan sahabat ni kecek macam
tidak berpijak di bumi nyata dak. Rasul sahabat kecek ni nak oyak, kadang-kadang dia rasa perkataan dia ni tidak dapat di apa yang ia tengok di hadapan dia, apa yang berlaku di hadapan Rasulullah dia daripada Rasulullah, dia tak boleh nak sebut dengan perkataan. Sehingga dia sebut dengan kata-kata pun tak boleh nak menggambarkan apa yang sebenarnya berlaku. Sehingga sahabat kata Rasulullah ni lebih comel daripada bulan purnama lagi. Dia tak reti dah, tak ada dah benda yang paling indah atas muka dunia ni hamba boleh royak dari sudut kecantikan bulan. Kerana dari sudut dia tu bercahaya dan dia boleh dilihat. Kalau matahari ni dia bercahaya, tetapi tak boleh dilihat, menyakitkan mata. Maka Rasulullah ni seorang yang sangat indah dan suka kita tengok, dan kita rasa sejuk mata kita apabila tengok macam bulan, maka digambarkan bulan. Sedangkan Rasulullah lebih indah daripada bulan lagi. Cuma tak ada tak ada benda yang dapat dikiyah oleh Rasulullah. Maka sahabat kiyah dengan benda-benda yang boleh disapai oleh akal, boleh difahami oleh orang yang ke belakangnya, macam kita ni sekarang. Lagu mana sahabat zaman Rasulullah itu nak beritahu keindahan Rasulullah, maka dia sebut benda-benda selain daripada Rasulullah. Bulan, sutera, minyak wangi, kasturi, macam-macam lah, cahaya. Maka dia sebut tu pada Rasulullah tu lebih daripada tu lagi. Tetapi nak sebutnya tak ada perumpamaan. Cakap kita nak kata bulan seperti Rasulullah. Bahkan katanya seorang sahabat kata, Jabir bin Samurah kata Rasulullah lebih indah daripada bulan. Dia tak boleh nak kaya apa dah tu. Jabir bin Samurah kata Rasulullah ni lebih indah daripada bulan. Apabila aku tengok Rasulullah memakai pakaian berwarna merah pada malam 14, maka aku melihat bulan pada masa tu. Bulan cerah malam 14. Maka Rasulullah di bawah cahaya bulan. Maka comel Rasulullah ni ngap putih dia, ngap janggut dia, ngap baju merah. Comelnya Rasulullah di bawah bayangan bulan. Maka katanya Jabir bin Samurah, demi Allah, sesungguhnya Rasulullah lebih comel daripada bulan. Tak reti nak ayat. Ya sebenarnya tak boleh nak gambarkan, tetapi sekadar tu sahaja sahabat-sahabat boleh gambarkan untuk menjadi penawar kepada kita akhir zaman ni, supaya nak tergambarnya keindahan Nabi kita tu setara mana. Akhlak dia subhanallah tak boleh nak kecek nah. Rupa dia pun tak boleh nak kecek, akhlak dia pun. Bahkan Allah Taala puji akhlak Rasulullah. Sesungguhnya kamu la'ala khuluqin azim, di atas akhlak yang sangat besar, yang sangat mulia. Ala tu la'ala khuluqin azim. Ala tu maknanya Rasulullah tu akhlak tu, akhlak yang mulia. Rasulullah duduk atas tu lagi. Ala, di atas akhlak yang mulia. Berarti Rasulullah menguasai akhlak yang mulia. Bukan dia bersifat dengan akhlak saja, dia dah menguasai atas. Kalau kita agak grandmaster tak tahu peringkat mana dah. Itu perangai Rasulullah. An Anas bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana indahu rajulun bihi asaru sufrah. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yuwajihu ahadan bi syai'in yakrah. Falamma qama qala liqaumin law qultum lahu yad'u hadhihi sufrata. Daripada Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah di sisi Nabi ada seorang lelaki yang memakai pakaian yang dicelup ada kesel warna kuning daripada wangi za'faran. Ada seorang lelaki duduk dengan Rasulullah, di pakaian dia tu ada kesel pakaian yang dicelup dengan warna kuning za'faran. Za'faran ni kita tahu dia. Apa dah? Dalam kitab Arab, dalam kitab Jawi ke kumkuma, apa dia orang panggil ni. Maknanya za'faran lah. Kita celup awak nasi arak tu kan warna kuning tu, celup baju. Maka apa hukum pakai baju warna kuning lagu tu? Ingat, za'faran ini nisbah kepada dalam mazhab kita, hukum memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran ni hukum dia haram bagi lelaki. Kenapa hukum dia haram bagi lelaki? Dicelup dengan warna kuning ni hukum dia haram dengan lelaki. Pertama, Rasulullah melarang guna za'faran kerana za'faran ini adalah perhiasan wanita. Kerana bau za'faran ini nisbah kepada orang Arab. Ni kita nisbah kepada orang Arab dulu ni, cerita orang Arab ni. Sebab Nabi berada di suasana orang Arab. Maka za'faran ini nisbah kepada orang Arab adalah pakaian bau untuk perempuan. Maka apabila seorang lelaki pakai pakaian lagu tu ataupun bau za'faran, maka lelaki yang duduk di samping dia akan teringat kepada perempuan. So, kedua, za'faran ini menaikkan nafsu lelaki. Bau za'faran ini nisbah orang Arab menaikkan nafsu lelaki.
Sebab tu kalau malam pengantin, malam nikah dia, za'faron ni, air za'faron akan direcik atas lembek, atas katil pengantin. Jadi nisbah kepada kita, orang bangsa Melayu, kita tak faham apa dicelup dengan kain kuning, apa jadi bau za'faron ni. Saya biar bau nasi dah lah, bau nasi za'faron, kau nasi kuning tak ada apa. Tapi nisbah kepada orang Arab tak boleh pakai kerana hukum dia haram. Kedua, warna za'faron ni warna kuning. Kerana apa? Kuning ni Rasulullah tak suka kerana menyamai dengan pakaian agama lain, iaitu tokca. Tok Sami pakai baju warna kuning lagu tu. Maka Rasulullah tak suka. Maka apabila Rasulullah tak suka, lelaki ni duk kecek depan dia. Maka sahabat kata, katanya Sayyidina Anas bin Malik, kami perasan lalu Rasulullah kalau dia tak suka kepada sesuatu benda, dia kadang-kadang dia nak kecek pun dia jadi tak boleh nak tengok orang tu. Lelaki saat ni kita tengok Rasulullah gelisah. Nak tak saya tengoklah mana lelaki saat ni. Kerana sahabat tahu Rasulullah tak suka tu sufrah tu, za'faron. Maka apabila lelaki tu bangun, maka Rasulullah kata kepada sahabat dia, "Bapa mu tak royak ke dia? Jangan pakai baju lagu ni, pakai baju dicelup dengan za'faron ni. Tak molek, tak betul." Maka Rasulullah sendiri akhlak dia tak tegar. Dia tak tegar depan orang lagu ni supaya takut tak terasa hati. Dalam mazhab kita pakai za'faron ni hukumnya haram. Baju warna kuning ada Rasulullah celup, tetapi bukan celup dengan za'faron. Ada riwayat Rasulullah ada pakai kuning. Ada riwayat Rasulullah celup dengan warna kuning, tetapi kuning tu kita terjemuh lah ni lemuk ketah. Tak tahulah orang luar apa hal kodok amal sebut ni. Warna kuning lemuk ketah ataupun warna kuning peach warna kuning cerah gitu, kuning cerah. Jangan kuning macam tokca gitu. Tu Rasulullah ada riwayat Rasulullah celup pakaian dia, serban dia dan pakaian dia dengan warna kuning. Tetapi celup dengan za'faron sendiri. Za'faron tu, bau za'faron tu, maka hak tu tak boleh kerana menaikkan nafsu. Bagi tempat kita ni tak naik nafsu lah mana. Dah tak tahu apa buat kita maka kerana Rasulullah tak suka, kita hukum ke supaya tula saja sekalipun tak naik nafsu. Ada ulama kata boleh celup za'faron ni kerana apa? Kerana budaya kita berbeza dengan budaya Arab. Benda yang naik nafsu bagi orang Arab belum tentu naik nafsu bagi orang Melayu kita. Bahkan pakaian kita kalau orang Arab tengok seperti pakaian perempuan. Baju Melayu kita, orang-orang kita, jenis kecil-kecil, manis-manis orang kita. Orang Arab ni yang kasar-kasar. Maka orang lelaki kita orang Melayu ni supaya orang perempuan dah bagi orang Arab. Maka hak ni nisbah tu payahlah. Sebab itulah ada ibarat dalam kitab fiqh, hukum-hukum yang kembali kepada uruf. Apa maksud uruf? Pandangan setempat, pandangan orang ramai. Kalau kawasan ni pandangan dia lagu lain, maka haram. Kalau pandangan tempat ni tak ada masalah, tidak jadi haram. Maka kitab fiqh kata uruf juga mengambil hukum juga. Boleh menentukan satu-satu hukum. Adatun muhakkamah. Ada adat tradisi itu menjadi hukum juga. Sebab tu tempat kita, tanah Melayu kita, banyak hukum-hukum berkait dengan adat. Apabila adat tu jadi benda tu baik bagi nisbah kepada kaum itu, maka adat tu jadi sunat. Benda itu dipandai molek oleh masyarakat tu, maka benda tu jadi sunat. Apa yang dilihat oleh orang Islam itu hasanan fahuwa indallahi hasan. Katanya hadis mauquf katanya Nabi, setiap orang Muslim memandai benda ni comel, orang baik pandai benda ni molek, maka di sisi Allah Ta'ala juga molek. An Aisyata annaha qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bis sayyi'at walakin ya'fu wa yasfah. Daripada Sayyidina Aisyah berkata, tidaklah Rasulullah itu seorang yang keji. Fahish ni orang yang keji, jiwa dia keji. Wala mutafahishan, bukan Rasulullah membuat benda-benda yang keji. Dia tu Rasulullah bukan seorang yang keji dan bukan buat benda-benda keji. Ada orang tu tuan nampak molek tapi suka buat benda keji. Ada orang tuan tu jenis perangai keji tapi tak buat benda-benda keji. Maka Rasulullah dahlah dia tu bukan orang yang keji, bukan orang yang bersifat buruk, bukan orang jenis buruk, bukan orang yang hati buruk dan dia tak buat benda-benda buruk. Tu dia kata. Wala sakhafam, dan Rasulullah bukan jenis suka melaung-laung di pasar-pasar.
kecek akak sorok ha hu buah kedai kopi lah. Buah dalam WhatsApp lah, buah dalam gapo dia paling karuk sekali buah. Dok Rasulullah tak ada jenis perangai lagu tu. Kecek derah, kecek sorok akak tinggi menunjuk ke akhlak tu rendah. Orang yang berperangai tinggi, orang yang berakhlak tinggi kecek slow ya. Kecek lemah lembut ya. Hak tu. Manakala orang yang kecek derah ni, orang yang kurang akhlak dan perangai dia. Dan Rasulullah tidak pernah membalas kejahatan. Rasulullah kalau orang buat jahat ke dia, dia tak pernah buat balas jahat kepada. Tetapi kalau orang menghina agama Allah, bukan hina hina diri dia tak apa. Rasulullah ni, seolah-olah dia ni macam mati rasa dah Rasulullah. Demo nak kata apa dia ikut demo lah nak kata apa. Tapi kalau orang mempermainkan agama Tuhan, dialah paling kuat membela agama Allah. Tetapi kalau orang buat khianat kepada dia, dia tidak cara. Tak pernah dia cari orang lain. Ada orang khianat saya, pergi ambil bantuan pula, minta tolong untuk orang buat khianat kepada dia. Tak ada istilah lagu tu. Namun akan tetapi Rasulullah suka memaafkan dan suka berlapis dada. Ni perangai Rasulullah ni. Rasulullah tunjuk macam-macam kita tengok peristiwa kalau baca dalam sejarah. Kadang-kadang Rasulullah memaafkan satu orang, dua orang, tiga orang, bahkan sekapung Rasulullah maaf. Kadang-kadang benda yang tidak masuk akal. Kalau kita memang tak boleh maaf dah benda tu, Rasulullah maaf juga. Kalau berkait dengan agama, Rasulullah tak maaf, tapi berkait dengan diri dia, Rasulullah akan maaf. Salah.